Cik Fadil dan Cik Najib. Jadi minggu ini kami kembali dengan topik yang tak kurang menarik daripada minggu lepas. Sambil menantikan viewers yang lain untuk masuk, saya perkenalkan tamu kita hari ini, iaitu Cik Lokman yang merupakan VP Corporate Advisory untuk Commerce Capital. Apa khabar Cik Lokman? Khabar baik. Assalamualaikum. Saya Luqman. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat. Terima kasih atas pengenalan daripada Encik Rahizai. Harap semua tuan-puan berterima kasih kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa di sesi perbincangan inilah yang diterbitkan oleh Commerce Capital yang akan membincangkan isu-isu berkaitan kewangan, perniagaan. Jadi harapnya ianya bermanfaat kepada tuan dan puan lah. So harap juga boleh jemput kawan-kawan yang mungkin pun akan bermanfaat kepada kenalan-kenalan tuan dan puan. Okey, sementara kita nantikan viewers yang lain untuk masuk, I think mungkin kita boleh just nak inform lah kita punya Commerce Capital punya waktu beroperasi daripada 9 hingga 6 dan bermula daripada 4 hari bulan 3 itu kita dah mula beroperasi sepenuhnya, full force capacity. Jadi kalau ada yang nak telefon office ataupun kita punya pegawai, perhubungan pelanggan semua, boleh lah tuan, kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa, boleh ni lah. Okey, kalau tengok dalam keadaan sekarang, rasanya Alhamdulillah lah kan, kes COVID semakin hari semakin turun, Semakin terkawal lah. tu semua kan. Vaksin pun dah ada. Jadi dengan adanya vaksin ni, saya rasa insyaAllah kita boleh merancakkan balik semula ekonomi ataupun perniagaan kita. Jadi anda-anda di luar sana harapnya dah mula daftar lah untuk ambil vaksin dan kalau keluar tu jaga SOP lah. Yalah. So just nak bagi info sikit on Commerce Capital ni. As at today, kita dah beroperasi selama lebih daripada 13 tahun dan kami telah membantu lebih daripada 1,000 usahawan di luar sana, jadi untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Jadi mungkin kalau anda yang di luar sana pun ada apa-apa masalah yang mengenai kewangan, perniagaan apa semua ni, mungkin kita boleh datang untuk jumpa. Konsultasi akan diberikan secara percuma. Jadi kita masih tunggu lagi untuk queue untuk kita start apa semua ni. So harap dalam masa ni mungkin anda boleh like dan share lah kita punya link untuk kawan-kawan yang lain. Betul. Kita sediakan. So apa-apa Cik Man untuk ni. So itulah harap perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat sambil-sambil tuan-tuan mungkin ada yang masih bekerja, ada yang on the way balik rumah dan bermacam-macam lagi. So mungkin juga dalam perbincangan ni tuan-puan ada pendapat yang boleh berkongsi dengan kita yang berkaitan dengan tajuk hari ini, which is cabaran kewangan, sediakan payung sebelum hujan. Satu topik yang rasanya patah ni. Okey, sekarang dah dapat cue daripada kita punya ni. Okey, saya kenalkan diri saya sekali lagi untuk mungkin yang baru-baru masuk, baru datang. Okey, saya Muhammad Rahizai bin Muhammad Zawawi, merupakan pengurus pelanggan untuk Commerce Capital Sdn Bhd, dan bersama saya Cik Lokman, VP Corporate Advisory untuk Commerce Capital Sdn Bhd. Assalamualaikum semua, saya Lokman. Harap sudi meluangkan masa dengan kita untuk bincangkan pasal topik ni lah. Sebenarnya tak adalah benda yang serius sangat, just macam santai-santai kita share opinion dan sebagainya. So topik hari ni kita akan bercakap mengenai patah lama. Saya rasa ramai yang luar sana pun dah biasa kot dengan patah ni, tapi kita cuma nak relatekan lah dengan patah ni dengan perniagaan yang sedang kita buat sekarang lah. Okey, pepatah yang kita cuba nak
pakaikan hari ni ialah sediakan payung sebelum hujan. Okay, by definition kalau ikutkan sediakan payung sebelum hujan ni, maksudnya kita perlu sentiasa bersiap sedia. Persediaan dari segi fizikal, mental, dan kalau kita nak relate kepada perniagaan ialah daripada persiapan daripada segi kekuatan kewangan syarikat yang ingin mula berniaga ataupun yang sedang berniaga. Jadi mereka perlu adanya payung ni. Kenapa perlu adanya payung ni? Kerana dengan adanya payung, payung tu takkan menjamin hujan tak turun, tetapi payung akan menjamin anda tidak basah di saat hujan. Okay. Jadi mungkin kita boleh mula dengan kita punya soalan pertama lah pada Cik Lokman. Jadi Cik Lokman mungkin boleh bagi ulasan sedikit kenapa kita perlu sediakan payung sebelum hujan, Cik Lokman, terutama di masa-masa orang kata pandemik sekarang ni. Okay, Assalamualaikum. So sebenarnya sediakan payung sebelum hujan ni it's just kita kena prepare for the worst, and in order to kita prepare, kita kena ada beberapa alternative solution ataupun alternative strategi ataupun alternative rancangan untuk kita kurangkan ataupun minimalkan impact kesusahan di masa susah lah. Jadi sebagai contoh kita yang zaman yang sekarang ni is COVID-19. Jadi sekarang ni tak ada siapa yang expect sejenis penyakit yang kita pun tak boleh nampak, yang mampu mengubah dunia, mampu memberikan beban kepada seluruh dunia. Betul. Jadi untuk itu kita, sebab sekarang ni kalau kita cakap dalam konteks sekarang, kita tak boleh nak ubah dia sebab inilah masa susah yang kita tengah hadapi, which is yang kita pun tak pernah imagine. Saya pun daripada dulu, daripada sejak lahir tak pernah tengok lagi di mana kita kena duduk rumah berkurung untuk because of this COVID-19. Jadi kita kena ambil iktibar daripada insiden ni, macam mana kita nak mengatasi masalah-masalah yang datang, because we never know. Mungkin tahun ni kita rasa kesusahan ni dah tamat, tapi mungkin kita tak tahu lagi apa yang akan datang, apa yang akan jadi lagi. Contoh mungkin ada pula COVID-2021 ataupun varian tertentu yang lebih berbahaya, yang mungkin akan prolongkan recovery period of the economy and health and the well-being of the world. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kesan dia adalah impact dia kepada ramai orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, banyak perniagaan yang perlu ditutup. Perniagaan yang perlu ditutup disebabkan pelbagai masalah yang disebabkan oleh COVID-19. Dia bukan semata COVID-19 tu yang menyebabkan perniagaan tutup tu, tapi dia punya kesan-kesan tertentu, sebab-sebab dia. Contoh macam yang saya boleh highlightkan adalah sekarang ni because of COVID-19, semua perniagaan perlu mematuhi SOP satu hal, which is kos kepada perniagaan itu sendiri dah semakin bertambah. Contoh SOP yang memerlukan pekerja-pekerja untuk disaring, contoh yang site, nak kena masuk site, nak kena saring, itu perlu tak adalah penambahan kos kepada perniagaan. And then selain daripada itu, kos barang seperti ialah raw material construction, macam harga besi dan sebagainya yang perlu diimport daripada China, di mana China adalah negara yang pertama yang yang terkesan dengan COVID-19, di mana dia punya kilang semua kena tutup, dan impact daripada situ kekurangan bekalan, tapi demand semakin tambah, dan akhirnya membuatkan harga contoh macam besi itu meningkat hingga 30%, yang memberikan tekanan yang kuat kepada, yang tinggi kepada peniaga-peniaga.
Di samping tu juga, contoh di keadaan-keadaan tertentu, macam industri yang terkesan adalah industri pelancongan lah, kan. So jadi industri pelancongan ni dia terkesan orang tak boleh nak travel, tak kisahlah lokal ke, keluar negara ke. Contoh macam nak pergi umrah pun tak boleh, nak pergi haji pun tak boleh. Jadi dia terkesan because of the industry restriction untuk MCO. Jadi daripada situ kita kena ambil iktibar, supaya bila ada kesan-kesan macam ni, macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Dan saya rasa tuan-puan yang mempunyai perniagaan pun, tuan-puan pun dah memikirkan solusi ni, which is, tapi saya just nak highlight sekali lagi ataupun kongsi ke apa ke. Contohnya macam kita dah diversify kan business tu daripada semata-mata pelancongan, dan kita buat pula bisnes berkaitan dengan F&B ke, healthcare ke, yang lebih, bukan lebih nak cakap lebih untung ke apa ke, tapi at least kita tak orang kata berpaut pada satu dahan. Kalau dahan tu patah, kita yang susah. Jadi benda tu kita diversify lah, kita perbanyakkan. Yang fokus core business tuan-puan yang ada yang memang dah running tu, kita biarkan jalan je. Tapi perlu juga fikirkan, because walaupun mungkin start small and small income, tapi mungkin that small income tu yang kita sangat-sangat perlukan bila kita emergency. Selain tu, yalah, kita pun kena ambil maklum lah daripada sini keadaan dia. Maksudnya challenge-challenge yang kita kena usahawan-usahawan tuan-puan kena hadapi. Contohnya macam kita mungkin satu faktor kekuatan kewangan lah bila dah COVID ni datang. Macam mana je lah, kita loss of business. So tapi at the same time kita nak sustain the business. So persoalannya adalah, mampukah syarikat bertahan untuk membayari kos-kos operasi yang dah ada. At the same time tiba-tiba pula ada job baru masuk. Tiba-tiba nak buat, you punya internal fund mungkin dah exhausted untuk finance your internal expenditure. Tapi bila datang pula job baru, internal fund dah habis kat situ. So macam mana? Ada backup ke? Ataupun ada kemudahan bank ke? Dan selain daripada tu juga, kita kena ambil jugalah contoh daripada risiko kewangan ni. Mungkin tuan-puan boleh explore on insurance untuk insurance as a protection, perlindungan kepada income, perlindungan kepada sometimes sekarang ni ada yang macam keyman insurance, apa-apa terjadi kepada keyman, insurance akan berikan pampasan. So jadi daripada pampasan tu boleh cover hutang tunggu-unggah, ada apa-apa pembayaran yang perlu dibuat dan sebagainya. Tapi saya dekat sini bukanlah pakar insurans ke apa, jadi apa yang saya cakap ni adalah apa yang saya tahulah. Jadi kalau nak lebih tahu lebih lanjut pasal insurans, maybe boleh contact kepada tuan-puan punya insurance panel ke, ataupun kenalan-kenalan lah. Jadi saya rasa itulah jadi berkaitan yang kenapa nak sediakan payung sebelum hujan ni adalah supaya kita lebih bersedia, identify kita punya risk. Kita tengok balik, okay, kalau mana yang ada satu source of income, kita tambah kalau boleh. Mana yang ada satu source of supplier, kita pertambahkan. Sebagai contoh, macam tahun lepas bila MCO first March, yang pertama sekali MCO kan, March, banyak perniagaan yang yang baju Melayu masa tu kan nak raya apa kan. So banyak yang dah, kita banyak peniaga yang tu dah order, dia orang buat manufacturing yang dekat China kan. Lepas tu kilang China pula COVID kena tutup sebab COVID-19 apa semua. So mungkin ada kepayahan, kesusahan kat situ.
Jadi mungkin boleh ambil tambahkan ataupun perbanyakkan sumber-sumber manufacturing, sumber-sumber bekalan daripada alternatif-alternatif lain lah. Itulah dia. In short, what you can say Cik Roman, mungkin dalam hidup ni actually ataupun dalam business tu, the uncertainty is there. So we need to prepare for the worst lah. Betul. Because kalau kita ambil contoh pun, kalau bukit tu kalau kita tarah hari-hari pun habis juga kan. Betul. So okay, so that's about it. Lebih kurang apa yang kita boleh ni kan dalam patah sediakan payung sebelum hujan lah. Okay, jadi kita nak tengok pula daripada segi cabaran SME dia yang di luar sana, yang mana berdepan dengan situasi pasca COVID-19 ni kan. Jadi apa cabaran yang mereka hadapi, dan apa daripada segi apa yang kita boleh nasihat dan bantulah kan. Nasihat okey. Cabaran dia pasca COVID ni adalah, saya rasa yalah, walaupun macam mana pun COVID-19 ni kita dah ada vaksin ke apa, harapnya kita tak adalah perlu menghadap lagi corona baru ke apa, COVID yang baru ke. Harapnya kita boleh mulakan hidup seperti sedia kala. Tapi kalau tak ada siapa saya rasa yang boleh jamin benda ni. Betul ke benda ni akan selamat? Mungkin daripada sekarang ni COVID-19 pula dah selesai, nanti kan bukan masalah COVID pula, masalah economic crisis pula dan sebagainya. Ataupun sekarang ni saya rasa cabaran yang paling mustahak ni sekarang ni, sebab kita dah selesai kita dah melalui zaman kesusahan COVID-19 ni. Jadi sekarang ni it's a race, siapa yang nak bangun paling cepat. So jadi perlumbaan tu adalah yang pertama sekali, macam mana bila kita kat Malaysia ni dah semuanya orang, kita dah capai vaccination at 80% 70% yang optimum. Jadi macam mana kita nak cepat, sekarang kita nak cepat grab the opportunity. Kita tak nak buang masa, kita tak nak supaya cash flow kita jadi sihat. Jadi sihat, tak terganggu, jangan diprolongkan lagi, dilambatkan. Prolong. Jangan diprolongkan lagi masalah kewangan ni. Jadi it's about time kita kena fikirkan, okey, sekarang kita dah lalu kesusahan ni, kita nak bangkit. Jadi bila kita bangkit, kita perlu cari, kita dapatkan new job, new whatever. Dan bila kita dapat new job lah, adakah kita ada kemampuan, syarikat ada kemampuan untuk menjayakan sesuatu projek ataupun job yang diberikan lah. So they need to be ready lah. Sekarang ni dah fasa untuk be ready pula, untuk kita kita secure the opportunity, secure the deal dan sebagainya. Saya rasa itu cabaran dia lah. Sebab sekarang COVID-19 dia buatkan kita punya dia buatkan, maybe I cakap benda ni, dia redefine our ways of doing business lah. Jadi completely different ataupun dia realignment ataupun dia readjustment of the landscape business. Jadi it's a matter of kita take the opportunity dan kita kena cepat lah. Jadi itulah cabaran dia. Bila kita nak kena cepat, tu ada persoalan macam mana kita nak execute, sebab mungkin internal fund sudah kehabisan dan sebagainya. So bagi SME yang di luar sana, I think this is the time for you to find an alternative. Because this is pepatah ni yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan ni, supaya anda bersedia dan anda mencari alternatif untuk perniagaan anda, bagaimana untuk menghadapi pandemik ini, dan bagaimana anda boleh maju terus ke depan walaupun kita berada dalam fasa pemulihan ni lah. Jadi bagi mereka yang mungkin pernah pergi ke bank ataupun institusi kewangan yang lain, jadi mungkin sekarang ni
this is the time for you to find the alternative lah, ya, yang selain daripada pergi ke. Jadi kalau ikutkan kita selain daripada bank ni, mungkin Cik Roman boleh beritahu kita lah, selain daripada ke bank ni, apa lagi alternatif yang boleh kita buat untuk dia orang all these SME to find the source of funding selain daripada bank lah. Okay. Selain daripada bank ialah yang tipikalnya adalah kita dapatkan sumber pembiayaan ke sumber kewangan ke daripada bank. Tapi kita ada juga alternatif lain selain daripada bank. Contoh macam factoring house, dan sekarang ada apa, P2P platform whereby individual investor akan invest dalam platform untuk you punya perniagaan. Dan juga ada juga equity partner yang willing to invest. Jadi kalau macam jangan rasa macam jangan rasa macam kiamat lah kan. Kalau tak dapat financing daripada bank tu. Jadi sebab kita ada, just jangan give up dan explore. Saya rasa ada banyak solution ataupun alternatif yang ada. Explore salah satunya of course lah, bila kita cakap pasal factoring, kita adalah factoring lah. Jadi saya rasa Encik Mat pun sendiri boleh terangkan pasal factoring lah. Maybe dari Encik Mat nak Encik Raizai boleh ke? Boleh. Okay, so as an alternative, apa yang kita boleh bantu di Commerce Capital ni to all these SMEs yang di luar sana yang mungkin gagal untuk mendapatkan pinjaman bank. So kita ada a few products yang memang yang kita buat dengan produk-produk tu yang kita boleh bantu SME di luar sana yang mungkin baru mula untuk berniaga ataupun sedang berniaga dan ataupun untuk mengembangkan perniagaan mereka. Mungkin saya cerita sikit produk yang kita ada, yang kita boleh ni, dan mungkin Cik Umar lepas ni boleh huraikan lagi lah apa yang kita boleh bantu lah. First kali yang kita boleh tawarkan kepada SME di luar sana ialah surat sokongan ataupun support letter. So support letter ni penting, especially to company-company baru yang tak ada track record untuk mereka masuk dalam tender. Sebab in order to participate in the tender, untuk penilaian tender, they need to see the funding punya strength, every company punya strength. Jadi macam markah Ya, ada markah di situ untuk dia. Jadi surat sokongan ni boleh kita katakan sebagai boleh membantulah untuk dia orang untuk dapat markah lah untuk penilaian tender tu. Macam meningkatkan peluang lah untuk dapatkan kontrak ataupun dan sebagainya. Betul. Jadi rasanya kalau markah tinggi tu kita sekolah dulu. Memang A lah. Memang A lah. Berjaya masa depan berjaya tu lah. Okay, and then our core is factoring. Okay, apa maksud factoring? Factoring ni is where kita selesaikan invoice tertunggak yang dihadapi oleh SME. Invoice tertunggak ni you boleh datang pada kita untuk you tunaikan invoice ni bersama di Commerce Capital. So kami akan beri the cash advance tu, we can up to 80% of the invoice value. So jika anda tunaikan invoice ni, jadi secara tak langsung dengan when you get this cash advance, you boleh roll back you ni untuk bayar supplier you nak bayar client, you nak bayar warehouse ke, you nak bayar pejabat ke apa pekerja. Jadi actually at least you dah 80% of the headache tu you dah selesai. Benda tu dah tak masalah dah untuk you. Tinggal nak balance 20% tu is your profit. Kan kadang-kadang mungkin ada masalah nak dapat lambat payment daripada order apa semua kan. Jadi you boleh datang kat kita insya-Allah kita boleh selesaikan. Kan masalah yang sedang you hadapi tu lah. And then the other product yang kita boleh offer is pre-financing, yang mana kemudahan pre-financing ni ialah kita beri modal awalan, modal
awal untuk you beli barang atau you bayar supplier you untuk you supply this goods to your client. That one, itu pun kita ada sediakan lah di pre-financing ni di Commerce Capital. Jadi kalau you ada berminat untuk ni, bolehlah call office ataupun call saya ataupun sahabat-sahabat saya yang lain untuk dapat maklumat yang lebih lanjut mengenai this produk-produk yang kita ada. And then kita ada advisory. Advisory ni kita panggil konsultansi kewangan lah untuk bank. Jadi as you can see today Cik Oman, so kita ada di sini, kita bertuah hari ni kerana Cik Oman ada di sini. Kerana beliau yang sendiri yang menguruskan perkhidmatan ni. Jadi mungkin Cik Oman boleh cerita lebih lanjut lah tentang servis advisory yang kita boleh tawarkan lah pada SME di sana tu. Tapi sebelum yang saya nak sambung pasal saya punya apa yang saya buat, mungkin saya nak tambah sikit. Factoring dan pre-financing ni dekat Commerce Capital kita tak terlalu memberi penekanan kepada macam CTOS ke SIKRIS ke. Kita faham sekarang ni tengah susah. Mungkin ada masalah SIKRIS, ada masalah CTOS tapi kita provide you macam umpamanya macam second chance untuk you rebuild your business. Sebab kita tak fokus pada benda tu. Ya, sebab memang kita nak bantu tuan-puan. Jadi just approach kita dulu and then kita tengok macam mana kita nak selesaikan masalah tuan. Untuk advisory, dia punya servis adalah untuk kita dapatkan pembiayaan daripada pihak bank untuk company ataupun syarikat tuan-puan lah. Jadi di sini kita tuan-puan, apa yang saya offerkan dia adalah tuan-puan seolah-olah outsourcekan benda tu untuk saya. So jadi saya akan cari package yang terbaik, kita akan customkan ikut kesesuaian perniagaan sebab setiap perniagaan berbeza. Setiap perniagaan dia punya keperluan berbeza. Fasiliti yang diperlukan adalah berbeza. Jadi kita yang akan structurekan, packagekan elok-elok untuk tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan boleh fokus kepada perniagaan dan operasi syarikat saja. Tak perlu nak fikirkan sangat itu ini. Itu outsource pada saya dan saya akan selesaikan insyaAllah. Tapi seperti yang sedia maklum lah. Bila kita cakap pasal advisory untuk bank, bila advisory untuk bank, kita dapatkan financing untuk daripada bank. Jadi dia tertakluk kepada CTOS SIKRIS yang cakap satisfactory, yang bank boleh terima lah. Dan kita jadi kat CCSB ni, dekat Commerce Capital, kita ada, kat bank pun kita ada, alternatif pun kita ada. So we are quite balanced in that sense. Maksudnya kalau ada masalah CTOS SIKRIS, kita boleh pergi ke factoring atau pre-financing. Kalau clear CTOS SIKRIS tapi tak tahu macam mana nak pergi bank ke, bank bagi terms yang macam berat ke, ataupun tak tahu macam kat mana fund yang terbaik dekat bank ni, bank mana yang bagi interest yang baik, ataupun apa package yang terbaik yang sesuai dengan ni. Because at the end of the day, kita just nak serve you supaya you boleh fokus pada perniagaan. So jadi bagi bahagian yang untuk nak mencarikan modal, untuk mendapatkan fasiliti, itu serahkan pada Commerce Capital. InsyaAllah kita cuba bantu yang terbaik tuan-puan. Jadi apa lagi? And all of our product ni, for your information, memang syariah compliance. Jadi tuan-puan tak payah nak risaulah ada unsur-unsur riba ke apa semua, tak adalah tu semua. InsyaAllah syariah compliance on our side lah. Semua ni halalan thayyiban katanya. Okey. Jadi mungkin yalah, kita time COVID-19 ni duk fikir macam mana kita nak rebuild our business balik, macam mana kita nak survive, macam mana kita nak go through kan. Saya rasa peluang tu sentiasa ada.
Cumanya sama ada kita berani untuk mengambil pendekatan yang baru, sebab sekarang cara kita buat benda pun semakin baru. Sebagai contoh sekarang ni kalau kita tengok yang bisnes yang booming sekarang ni semuanya teknologi based company. Contoh macam macam Zoom, macam Grab, yang benda-benda yang berkaitan dengan apps, teknologi, berkaitan dengan healthcare. Jadi mungkin ada peluang, window of opportunity untuk tuan-puan untuk ceburi dalam bidang-bidang yang macam tu, ataupun tuan-puan rasa ada peluang-peluang lain yang boleh tuan-puan diversifykan perniagaan. Jadi saya berharap tuan-puan kat luar sana berani untuk mengambil pendekatan untuk berubah. Jangan orang kata apa, berada di takut yang lama, because macam kita pun dekat CCSB since 2012 kan? Okay, 2012. Jadi kita sendiri pun berubah in terms of kita punya produk kepada customer, kita punya approach kepada customer. Sekarang kita lebih digital daripada dulu. Jadi kita pun mengambil pendekatan untuk berubah. Kalau kita tak berubah, kita tak ikut kepada keadaan semasa, kita akan ketinggalan. Jadi kita kena ikut, sebab takut kita pun jauh ketinggalan lah. Betul. So, jadi Cik Mat punya pendapat pasal Cik Mat pasal teknologi dalam bisnes, it should be done. Sebab kita have to always be innovative. Kan, kalau kita tengok dari segi teknologi pun, memang all these things will be absolute anytime je kan, obsolete anytime je. So sama juga macam kita kena sentiasa mencari cara baru ataupun benda-benda baru yang kita boleh explore kan, untuk kita bantu SME di luar sana. Jadi you can come to us, insyaAllah kita tengok apa yang kita boleh bantu. Kita try to cater this financing facilities ikut you punya keperluan, ikut you punya business punya ni. Itu yang kita cuba buat. Kita pun perlukan feedback daripada tuan-puan. Kalau ada masalah dari segi kewangan, mungkin tuan-puan sendiri boleh ada cadangan yang boleh kita pertimbangkan, macam mana untuk kita sama-sama dapat kebaikan lah daripada cadangan tuan-puan. Yalah. So for your info, kita accept awarding parties for our produk-produk kita ni, macam factoring apa semua ni. Awarding parties yang kita terima ialah daripada government, JLC dan PLC. And then PLC ni is a public listed company. Banyak yang kita accept lah. And most of the factoring di luar sana tak cover PLC, but we do that. Kita cover PLC. So yang mana yang ada dapat kerja daripada government, JLC atau PLC, you can come to us. Dan kita cuba explore apa yang kita boleh bantu kat sana lah. Okay, so I think dah kita boleh start lah untuk baca start. Ada soalan dah masuk ni, jadi mungkin kita try jawab lah apa yang kita boleh dengan soalan-soalan yang dah masuk ni. Kita dah buka session untuk soalan lah. Okay, apa soalan ni? Yang pertama, okay, tengah-tengah COVID macam ni, patut ke saya buka bisnes baru? Okay, Cik Norman, boleh ke? Cik Norman nak ni. Tengah-tengah COVID macam ni, patut ke saya buka bisnes baru? Okay, soalan ni sebenarnya dia tak ada, buka bisnes baru ni dia tak ada, pada saya lah, dia tak ada time frame yang mana okay ni sesuai ikut nak buka perniagaan ni, dan ini sesuai. Dia ikut kepada you punya persediaan. Jadi kalau you faham the business, contoh you faham sesuatu business tu, kalau benda tu memang it's right, then just do it. Tapi perlu buat persediaan lah, jangan main terjun je. Calculated risk lah. Dia kena buat perbincangan. Dia bukannya pasal soalnya
time COVID ni. Tapi ya time COVID. Jadi tengoklah kalau macam sekarang nak buka business tourism, dan saya akan advise janganlah. Kan? Jangan buat bisnes pelancongan lah. Buat benda yang alternatif yang kita nampak. Tak, yalah. Demanded pada market lah. Ya. So, saya harap saya menjawablah tuan punya soalan. Saya ada. Okay, kita pergi soalan kedua macam mana nak beranakkan lagi duit untuk bisnes? Oh, ini nak multiple rupanya ni Okay, banyak cara lah. Maybe in term of you can invest, and then beli emas ke kan, that kind of thing lah kan. Yelah, yang mana keluar ais sinar tu ke apa kan. Ais sinar tu mungkin salah satu cara lah untuk you beranakkan duit kan. Tapi kalau nak beranakkan tu, make sure that you have make certain background check apa semua kan, supaya betul lah, saya pun bersetuju dengan Cik Raizai. Sambil-sambil kita nak beranak pinakkan duit ni, kita jangan lupa ada juga yang nak tolong penghabis duit kita juga, yalah, dengan scammer apa semua ni kan. So jadi berhati-hatilah dengan pilih dengan scammer. Tapi ada peluang. Saya nampak memang ada peluang untuk untungkan duit bisnes ni. Soalan ketiga, maksud program advisory ni macam mana? Pihak tuan linkkan kami dengan bank ke macam mana? Ya, kami akan linkkan pihak tuan atau puan untuk dengan bank. Jadi kita akan facilitate lah. Jadi kita akan jadi the focal point of communication, where kita pun, sebab kita nak make sure yang your interest is being protected lah. Jadi apa kerja-kerja yang berkaitan dengan bank punya submission kita akan buat, contoh macam project paper and what not. Jadi insyaAllah lah setakat ni kita punya servis tu, saya rasa dalam 80% kita punya hasil advisory itu berjaya lah. Sebab perlu saya terangkan kat sini adalah kita punya advisory program ni, first kali kita punya consultation free. Anytime you nak jumpa kat mana, you nak Zoom meeting ke, Google Meet ke, nak WhatsApp video call pun tak ada masalah. Kita fleksibel. Dan kedua, kita tak ada ambil apa-apa yuran processing yang awal lah. Jadi apa yang saya nak katakan adalah semuanya success basis. Bila lulus kita adalah certain terms yang tu. Tapi basically lulus baru tuan-puan bayar pada kita lah. Bayar pun sekarang I think we have a promotion lah sekarang ni. You can come to us, then I can give you the detail lah. Dia sebab dia promosi ni dia rahsia. Boleh datang. Kalau nak tahu kena datang dulu. Baru kita boleh bagi tahu apa promosi dia promosi. Okay. So ada lagi soalan ni, public listed company boleh finance ke? Okay. Public listed macam saya kata tadi, kita accept awarders daripada government, GLC or PLC. Jadi public listed memang kita terima jugalah. So you can come to us. Banyak factoring company factoring tak cover public listed ni, tapi kita cover. But you need to come to us. Especially kalau sektor oil and gas apa semua tu, memang kita cover. Okay. Saya nak tambah lagi lah yang pasal program advisory ni. Jadi mungkin tuan puan mungkin ada macam ni lah, advisory ni kalau cara ayat lain yang mungkin saya boleh guna pakai adalah mungkin advisory ke, consultant ke, broker ke, whatever. But the main objective is to make sure that you obtain financing from the bank. Dan dari situlah kita terangkan pada tuan puan, okay, apa kegunaan facility ni, apa maksud term ni, supaya tuan puan tahu purpose facility ni apa. Kan kadang-kadang jelah kita ada facility, kita tak tahu nak pakai macam mana. Benda-benda yang lebih kompleks lah. Selalunya kita dengar dengan ayat ataupun facility term loan, sikit-sikit term loan, sikit-sikit term loan. Padahal banyak lagi kemudahan bank yang kita boleh explore untuk kebaikan perniagaan tuan-puan. Gitulah. Tapi kalau ada soalan lanjutan pun bolehlah. Boleh hubungi kami terus dan kami akan jawab soalan tu lah. Okay, soalan lagi. Ada clause apa-apa ke untuk sole prop eligible ke untuk advisory? Ni Cik Man boleh jawab lah kot. So advisory ni. Okay, clause apa-apa sole prop eligible ke? Ya puan, sole prop pun eligible untuk advisory because bank tak terhad kepada Sdn Bhd saja.
Of course ada limitation tertentu, tapi in general tak ada. Sole prop pun bank boleh berikan kemudahan. So saya rasa apa yang soalan kedua ke bawah tadi Mak? Okey. Tuan Samad. Jadi memang tak ada limitation. Sole prop boleh, partnership boleh, LLP boleh. Sekarang ada yang apa? Limited liability partnership, pun boleh. Senarai berhad lagilah boleh. Jadi tak ada apa. Just approach us and kita akan explain kepada puan lebih lanjut lah. Okay, ada soalan lagi ke daripada ni? Kita nak sampai penghujung ni. Ada soalan lagi boleh kita jawab lagi untuk masa-masa takhir kecederaan ni. Soalan ni apa? Saya ada mohon loan dari bank. Tapi saya tak tahu macam mana nak manage lebihan pinjaman tu untuk syarikat saya. Boleh bantu saya tak tuan? Boleh. Manage lebihan pinjaman tu okey. Jadi kalau ada lebihan yang agak comfortable, kita sekarang ni kita pun boleh invest dekat company yang ada buat private equity dan sebagainya, yang ada pengalaman. Puan boleh search ataupun, tapi kalau ada manage lebihan tu, saya rasa kalau tak nak buat apa, just simpan lah. Takut bila nak pakai, benda tu senang dicairkan. Contoh, benda bila kita invest, takut benda tu ada lock-in period pula. Tuan, sebab tu saya cakap, tuan perlu investment ataupun simpanan yang nak dibuat tu, mesti betul-betul lebih lah. Jangan nanti yang benda tu lebih, lepas tu bila nak cairkan tak boleh. Sebab certain investment ada time period. Maybe put in FD ke kan sekejap. Yes, FD pun ada time satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 5 tahun pun ada. Tengok. Okay, perniagaan di bidang tourism masih bankable? Wah, ini tourism ni. Macam mana? Perniagaan tourism masih bankable? Macam mana saya okey tuan, saya ada mohon pinjaman dari bank dan ada lebihan dari okey, sorry. Perniagaan di bidang tourism masih bankable. Okey, saya perniagaan di bidang tourism ni agak terhad, agak limited lah. Sebabkan bank pun macam saya perlu bagi tahulah, bank ni dia nak finance perniagaan yang ada cash flow. Jadi kalau tak ada cash flow, agak susah bank untuk bagi pinjaman. Setakat ni pada pendapat saya susah lah. Jadi tapi kebanyakannya sekarang yang customer, ikut pengalaman saya, customer saya yang daripada tahun lepas dalam bidang tourism, semuanya dah diversify dan alhamdulillah kita berjaya bantu dia untuk dapatkan facility daripada bank, because dia dah ubah nature perniagaan dia. Nature perniagaan lah. Daripada contoh dia buat, dulu dia buat tourism, pergi umrah ke apa kan. Sekarang dia bawa pula import kurma, lepas tu dia buat susu kambing dan alhamdulillah dia sekarang berjaya lah. Keluar daripada masalah cash flow tu. Okay, ada soalan lagi ni. Saya syarikat teknologi banyak buat projek IT and government. Ada masa saya terfikir untuk mendapatkan grant dari government. So untuk kurang kerjaan, pihak tuan boleh handle juga ke? Okay. Ini bahagian Cik Omar ni. Untuk grant daripada kerajaan kita tak buat. Jadi kita hanya fokus kepada pembiayaan, kemudahan fasiliti daripada pihak bank untuk buat masa sekarang lah. Tapi if you have the invoice yang you perlu mungkin duit cepat untuk you roll untuk dia ada project, then you can come to us for that invoice tu. Betul lah. Jadi maksudnya memang mungkin kita tak boleh bantu daripada grant, tapi kita akan cuba berikan pendapat ataupun solution alternatif lain. Just approach kita dulu dan kita tengok, because advisory ni dia servis yang memerlukan kita go through a few documents first, and then baru kita boleh dapatkan
macam gambaran yang betul, macam mana kita nak advise yang betul lah. Okay, tanya lagi. Boleh tanya lagi. Kita kan masih ada masa lagi ni sebelum kita nak sampai ke penghujung ni. Boleh je, tak apa, jangan stres. Apa lagi nak Chill tanya je. Kita boleh jawab insya-Allah. Nama pun berkongsi maklumat. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Ada lagi yang nak tanya tu apa? Okay. Saya rasa itulah. Maybe kita pun sambil-sambil menunggu soalan ni, kita boleh cerita sikit pasal kita punya promotion lah, which is apa yang kita ada sekarang ni, surat sokongan dan sebagainya. Okay, on promotion kita baru launch promo ni. The first promo is surat sokongan. Surat sokongan ni kita akan bagi up to 1 million you punya ni, and then lebihan daripada 1 juta tu kita akan charge lah. Okay. Jadi first and then on our side yang kita tengah buat promo, on the invoice punya rate is about 1.95 untuk government, dan untuk GSC dan PSC little bit higher, kan, maybe about 2 or 3% macam tu je. Jadi kalau ada yang nak tahu lebih lanjut tu, bolehlah datang untuk tanya kami kan. Okay, ada soalan masuk. Ada kriteria untuk invoice yang tertonggak ke? Berapa lama yang pihak tuan boleh terima? Okay, kriteria ada, sebab kita kena tengok juga. Kalau invoice tu terlampau lama pun, let's say 4 bulan, 5 bulan pun, kita pun nak takut. Bukan apa, sebab takut mungkin invoice tu dalam proses pembayaran. Jadi bila kita factor saja, you dah dapat payment tu. Sebab benda tu terlampau lama. Normally what we take, we can consider about 1 atau 2 bulan daripada tarikh you hantar invoice tu. From there kita ni. Tapi certain case we can go more. So okay, we can discuss benda tu. Kalau you ada, you can come to us, datang, then kita discuss. Kita boleh discuss lah. Kalau lebih 6 bulan boleh terima ke? Jadi kalau lebih 6 bulan ni, kita pun kena tengok jugalah pihak puan, tuan, untuk kita dapatkan gambaran lebih jelas lah. Contoh macam dengan siapa klien ni, dan kita boleh tengok kat situ. Because kalau lebih 6 bulan ni, yelah, kenapa terlalu lama? Apa sebab asbabnya pembayaran tu tak boleh dibuat? Adakah you punya klien sendiri pun mengalami masalah kewangan? Jadi kita kena tengok jugalah. But normally government sekarang pun dah boleh kata efficient lah. Dalam 2 bulan, 3 bulan tu you dah dapat payment lah. And so the reason you want to factor is for us, so that you can get the advance tu lebih cepat daripada masa 2-3 bulan tu, supaya you boleh masih boleh bergerak untuk projek-projek yang seterusnya. Itu fungsi kami di Commerce Capital ni lah. Ada lagi promo yang menarik, Cik Rahizai, daripada Commerce Capital? Sekejap. Okay, I think for the time being ni kita ada soalan baru. Ada lagi soalan Ada cap limit ke untuk invoice ni, tuan? Okay. For this invoice factoring ni, our minimum invoice value daripada 20,000. Jadi kita kata lah daripada SME yang kecil, mungkin daripada G1 punya invoice tu, daripada 20,000. And then the biggest yang kita cap untuk per invoice is 2 juta. Jadi kalau ada yang lebih daripada 2 juta pun, we can consider. Kita akan tengok dulu lah, case to case basis lah. Tapi Yes. apanya yang paling penting, tuan-puan bolehlah approach kita dulu. InsyaAllah kita akan discusskan, bincang-bincang macam mana kita nak selesaikan masalah tuan-puan. Jadi ada lagi soalan ke?
So okay, just nak macam yelah kita pun, because kita harap tuan-puan pun sudi juga untuk luangkan masa pada sesi yang akan datang pada hari yang sama dan waktu yang sama minggu depan, iaitu dengan berkisarkan tentang digital. How yelah mungkin macam mana digital affect our ways on how we do things and how we do business. Yalah, mungkin ada info-info yang terbaik yang boleh dikongsikan untuk bersama dengan tuan-puan supaya ini memberi manfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe kita punya Facebook channel, dan jangan lupa like, comment and share kita punya Facebook channel untuk supaya kawan-kawan puan-puan, tuan-tuan pun dapat juga manfaat, dapat benefit daripada ni lah, kita sama-sama. Ada satu soalan soalan terakhir last company tuan boleh bantu untuk mohon loan business? Boleh. Soalan menarik ni. Soalan menarik ni. Jadi saya memang kita boleh bantulah untuk loan business, untuk apa-apa je, untuk expansion ke, untuk beli mesin ke, untuk apa-apa je. Jadi just approach kita dulu dan kita tengok macam mana. Because sekarang ni pun banyak bantuan-bantuan. Bank ada ambil inisiatif sendiri untuk bagi loan. Bank negara pun ada bagi loan. Jadi just approach kita dulu dan kita akan bantu puan. Kita tengok macam mana. Kalau ada soalan yang tak terjawab ataupun tak sempat nak bertanya sekarang ke, boleh hubungi talian di bawah lah. Mungkin boleh call Cik Luqman lah depan-depan ni untuk untuk advisory, untuk loan ataupun buat loan business ke. Boleh berhubung dengan Cik Luqman. Dan kalau apa-apa berkenaan dengan factoring atau pre-financing, boleh hubungi saya lah, Cik Muhammad Rahizai, Commerce Capital, Berhad. And then kalau ada soalan yang tak terjawab mungkin boleh hubungi talian kami di bawah ni lah. 018 661 4129. So, ada apa-apa, ada lagi ke? Okay. Saya Luqman dan saya Muhammad Rahizai. Mengucapkan ribuan terima kasih lah sudi meluangkan masa, dan kami juga minta maaf kalau ada kekurangan dari pihak kami. So sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.